السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى وعلى آبائنا وأمهاتنا وعلى وجداتنا وأولادنا سمع المسلمين والمسلمات والمؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Pertamanya syukur Allah Ta'ala pada malam ini dipanjangkan umur, diberikan rezeki, diberi kesihatan, dapat kita sama hadir ke rumah Allah, dapat kita sama-sama membuktikan bahawa kita ni hamba Allah yang sentiasa bersyukur. Syukur dengan masa lapang, syukur dengan kesihatan, syukur dengan Allah Ta'ala memudahkan kita urusan kita, mudahkan kita untuk hadir ke masjid, berebut kita ke masjid. Walaupun sana Allah Ta'ala uji dengan hujan, Allah Ta'ala turunkan hujan, kan? Jadi Allah Ta'ala ujian itu untuk melihat sejauh mana kita yang tabah mengharungi ujian Allah Ta'ala ini, ataupun kita buat macam mana hujan, kan? Hujan tak boleh ke mana-mana dah, belengkolah kat rumah, kan? Tapi Allah beri kekuatan kita, kan? Ada mobil, ada kereta, kan? Pergilah naik kereta. Ada payung, ada motor, ada basikal. Haji naik basikal ni. Bagus, alhamdulillah. Jadi syukur Allah Ta'ala mudahkan kita untuk kita terus juga kita hadir ke masjid untuk kita sesama mengaji, sesama kita menuntut ilmu Allah Ta'ala, dan yang pastinya kita merebut dengan ganjaran pahala besar insya Allah Ta'ala dengan salat fardu maghrib, fardu isyak berjamaah insya-Allah. Jadi tuan sekian, Nabi sebut, kan, dalam hadis yang masyhur, kan, sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, bagaimana nak tahu orang yang munafik? Sebab sahabat ni semua berebut-rebut solat di belakang Nabi, semua solat nak berebut belakang Nabi, saf pertama, dan semua nak berebut, tapi nak tahu mana yang mukmin, mana yang munafik, kan? Jadi Nabi kata, nak tahu beza antara mukmin dan munafik ialah mereka sukar nak solat subuh berjamaah, dan mereka susah nak solat isyak secara berjamaah, kan? Itu tanda-tanda orang yang munafik, kan? Banyak lagi lah tanda lain, kan? Tapi itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, kita berada di masjid ini, insya-Allah kita selesai, kita punya dengan maghrib, selesai dengan isyak sekali, insya-Allah. Moga kita dia panjangkan umur nanti, kan? Baik, malam ni kita sama balik kita punya Fathul Ain, dalam muka surat, ada kitab muka surat 48, 48 kita baca insya-Allah. Baik. Hadis dalam kitab Fathul Ain, baris yang kalaulah boleh ditentukan ain najis. Jumpa ya? Yang ke apa? Yang peregangan ketiga di bawah. Kalau boleh ditentukan ain najis pada jalan, walaupun ianya adalah tapak-tapak anjing, maka tidaklah dimaafkan daripadanya, walaupun ianya meratai pada jalan itu mengikut yang aujahnya. Apa ni cerita ni? Cerita ni tuan-tuan, kita masih lagi bercerita najis ma'fu anhu, najis yang dimaafkan. Kita yang lepas kita cerita macam mana pijit jerawat, mengalir jerawat, kan? Ataupun kita dihinggapi oleh al apa? Al-lintah wal pacat. Lintah wal pacat, duduk melekat kat kaki, baru balik kebun, tebeh pokok, tebeh kebun durian, lintah pacat hingga kat badan, kaki, kan? Masa solat tak keluar, tiba-tiba tengah solat darah tu keluar tiba-tiba. Jadi kita bincang yang lepas, ma'fu anhu, dimaafkan, kan? Tapi dengan syarat bukan kita yang korek,
Bukan kita yang sengaja mengalirkan air darah tersebut. Sama dia tiba-tiba bisul. Tiba-tiba bisul kat ni, pipi ni, pam, pecah tengah solat. Bukan kita pecahkan. Jadi itu pun dima'fu anhu, dimaafkan baginya. Kan? Ataupun jerawat, tiba-tiba pam, melecah. Pecah meletup. Kan? Itu pun dimaafkan dengan syarat bukan kehendak kita, bukan kita yang khawatirkan. Allahu Akbar. Geram sangat. Itu dahlah batal pergerakan. Batal lagi kalau mengalir darah, batal. Sebab apa? Sebab kita sengaja menggoyakkan apa, memecahkan jerawat. Bukan kita kena kita. Itu dimaafkan. Jadi yang lepas tu cerita dah. Kan? Dan sedikit lepas dah. Dan termasuk nanti yang dimaafkan sedikit lumpur tempat orang lalu lalang yang diyakini tentang najisnya lumpur itu. Walaupun dengan najis mughallazah, anjing babi, oleh kerana terlalu sukar untuk menjaga diri daripada terkena tanah najis itu, selagi tidak tinggal ain najis itu berbeza daripada tanah itu, najis itu dimaafkan. Kan? Kita lalu pergi kebun sawit, kan? Kebun sawit dah tak ada jalan dah, semua disondoi, semua dibajak oleh al-khinzir wal babi. Semua tak ada tempat dah. Kan? Tak nampaklah dia punya apa najis je, tapi laluan dia habis semua. Kan? Buat macam mana? Jalan je. Ma'fu anhu, dimaafkan. Tak boleh buat apa dah. Ataupun sekarang ni tuan-tuan, musim banjir. Musim ni banjir, tanah runtuh, dia apa di tapah. Kan nak pergi ke Helen kan, tapah runtuh. Di Ampang pun hujan turun. Kan, nak sampai ke situ ada lalu hutan. Hutan tu penuh dengan babi, banyak. Campur dengan anjing, campur dengan air yang mengalir. Kita jalan aja. Kan, entah babi kencing ke, anjing berenang ke kan. Jadi tak boleh nak dielakkan, jalan dia. Kan, sebab apa? Air itu adalah air yang mengalir ataupun air yang banyak, kan? Jadi dimaafkan. Berbeza mengikut waktu dan tempatnya daripada pakaian dan badan. Misalnya najis yang dimaafkan daripada musim banjir tidak dimaafkan pada musim kemarau kerana keadaan berbeza-beza, kan? Lalu kita jalan, tahu dah air itu dah bersini. Dalam hutan tu memang confirm ternakan al-babi wal anjing semua, kan? Lalu jalan tu kena masuk air mengalir, kita tak boleh selalu dah, terpaksa jalan jugalah, kan? Jalan memang mengalir kena air tu, itu dimaafkan. Jalanlah. Jangan 3 hari 3 malam tak gerak pula, duduk situ. Macam mana air mengalir, air tu air babi, kan? Tak boleh buat macam mana lah, kan? Cuma kita lah geli-geliman ke tak, kan? Sama lah juga, kan? Sama ikan siakap, ikan toman, ikan apa lagi, dimakan, diberi makan dengan makanan perut babi. Ataupun dia bagi makan kambing yang dah mati. Ada cerita tuan-tuan. Satu kolam ni, tasik ni, kan, dia tahu dah buat kolam ni, dia bagi gemukkan ikan dia campak seekor mana-mana, tengok kambing yang mati ke, ayam mati ke, lempar je. Najis itu. Tapi zat ni maknanya kita tak tahu, kita tak nampak, makan balon je. Kalau kita nampak sendiri, haram jadinya, jangan pegang, jangan makan, kan? Jadi itu yang hukum yang zahir. Jadi kalau dia nampak betul-betul, nampak tu babi depan, tengok babi punya tai, babi nampak, tai apa anjing nampak, lalu bang kita janganlah pegang, sebab itu yang zahir, kan? Sebab tu kita adalah kalau tak nampak dimaafkan, jalan dah macam biasa.
Ya Ojah. Dan Syekh kami ada mengeluarkan fatwa berkenaan dengan jalan yang tidak ada tanah padanya. Syekh kami ni Syekh pengarang kitab Syekh Zainuddin Al-Balbari. Syekh Zainuddin Al-Balbari ni ulama besar di India, di Kerala, India. Tok gurunya ialah namanya Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tu tok guru dia. Jadi masyhurlah. Kita semua tuan-tuan kena sebutlah tok guru. Saya dah belajar dulu dengan Ustaz Syekh Syekh Nuruddin Al-Maki Al-Banjari. Pernah mengaji. Belajar dan dia mengadah kitab. Dan waktu asar dia alhamdulillah dia diberi kebenaran oleh kerajaan Mesir. Lepas asar dia duduk sini, ramai di Arabah Adawiyah di Mesir tu duduk ngaji, buka kitab talaki musyafahah gitu kan. Jadi kalau saya baca pun waqala syekhuna, kata syekh kami Syekh Nuruddin Al-Maki Al-Banjari kan. Maka betul lah tok guru ya kan. Jadi Syekh Zainuddin Al-Barbari ini kan ulama besar lah. Dia pernah mengaji, yang syekh gurunya yang hebat yang ternama ialah Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami. Banyak Ibnu Hajar Al-Asqalani pun ada. Kan ni dia punya ayat Al-Haytami. Ada lagi Syekh Abdul Rahman Az-Zubaidi, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ini semua tok guru daripada Syekh Zainuddin Al-Barbari ni. Dan banyak dia punya tok guru dia kan. Dia banyak sampai 63 tahun ya. Umur dia dalam mengaji dan untuk ilmu dan mengembangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia faqih dalam hadis, faqih dalam ulama fiqh, faqih dalam ulama tasawuf, semua alim. Syekh Zainuddin ni kan. Atuknya rupanya atuk juga nama Zainuddin. Syekh Zainuddin atuk dia. Jadi orang panggil Zainuddin Kabir. Yang ni yang pengarang kitab Fathul Mu'in ni Zainuddin Saghir. Ya. Ada tak nama bapa sama? Ada tak? Ada nama atuk tu sama. Mak saya namanya Sulaiman bin Muhammad Ali. Apa saya Ali juga. Jadi kalau mak saya lah, kalau bapak saya tak ada lah. Daripada Dahlan Ali Ahmad bin Yusuf, Ali Ahmad bin Yusuf bin Dahlan bin Taib, 4 je. Safiyah binti Sulaiman bin Muhammad Ali. Ya, jadi ada Ali lah atas kan. Tapi ulama dulu tuan-tuan tengok sejarah Nabi SAW kan, dia Muhammad ni berulang-ulang, Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad berlaku seperti itu kan. Jadi Syekh Zainuddin Al-Barbari ni atuknya pun namanya Syekh Zainuddin Al-Kabir. Ini Syekh Zainuddin As-Saghir. Yang tu besar, yang ni kecil. Ni ya, hebat dia. Ulama besar. Tuan-tuan dia banyak guru dan lama mengaji di Mekah, mendadah kitab di Haramain kan. Di Makkah, dia mengaji sama-sama. Jadi sebab itulah dia alim besar. Adik-adik dia semua orang alim. Jadi mufti kan, jadi guru, anak murid, mengarang kitab lagi kan. Kita tak ada lah, tak kesampaian tak kesampaian lagi. Okey. Baik. Dan waqala syekhuna, dan kata syekh kami ada mengeluarkan fatwa berkenaan dengan jalan yang tidak ada tanah padanya, bahkan yang ada padanya ialah najis manusia, tahi anjing dan haiwan-haiwan, lalu turun hujan atasnya dan terpecik pada pakaian najis itu. Oleh kerana turunnya hujan itu, maka hukumnya ialah dimaafkan, kerana terlalu sukar untuk mengelak diri daripadanya. Tuan-tuan bayangkan campur ni kan. Campur. Saya cerita kot dulu, saya dulu di Mesir tuan-tuan kan. Saya pergi kampung ni, daripada kuliah pergi ke tempat ni naik 4x4 2 jam.
Daripada tu naik pula naik kereta kuda 2 sejam lagi. Lepas tu naik pula naik kadai sejam lagi sampai. Kan? Rupa-rupanya dia buat rumah di kampung-kampung daripada tanah campuran najis al-unta wal qubau. Dia punya simennya daripada najis itu campur dengan pokok-pokok ni apa macam kita buat rumput-rumput lah, rumput. Disatukan kemudian dia buat dinding. Kan? Itu ada berlakulah tempat-tempat yang jauh di pedalaman. Dia tak ada tanah campur-campur dengan najis semua ni, campur-campur jadikan sebagai simen, maka dia buat bangunan, buat rumah. Kan? Rumah kecil lah kan. Jadi boleh hidup dalam tu. Anak berapa orang? Tak banyak Syekh, berapa? 10 je. 10 orang. Kan? Dinding ni daripada tai unta campur dengan tai kubau je. Ya, selesa duduk. Baik. Macam mana kata? Kemudian zaman pula, zaman bergerak, zaman jauh bawah pokok sana. Kan? Ada lagi anjing bawah, dia pun Hanafi. Hanafi dia menggunakan anjing ya. Kemudian ada lagi unta, kubau, semua campur-campur. Kemudian kena hujan mengalir, kena percik daripada kena kita punya pakaian, maka itu dimaafkan. Dimaafkan. Itu tuan-tuan, saya tengok di Arab lah kebanyakannya. Depa ni tuan-tuan lepas kerja-kerja welding ke, kerja-kerja buat simen ni, kontraktor, peluh dengan apa badan-badan buat simen ni, solat, semua solat. Kan? Kita di Malaysia ni payah. Kadang-kadang kita nak solat bekerja-kerja tu, paksa nak balik tu, nak mandi, nak make up tu, betul lah kan, afdal gitulah. Tapi kalau dah terdesak daripada tak dapat pahala berjamaah, baik-baik terus masjid, solat je. Kan? Yang penting tutup aurat. Kan? Jadi orang Arab dia tak kisah. Kan? Mana kecil ni dia tahu najis maafu anhu, najis yang dimaafkan, maka dia boleh solat. Kan? Ya. Itu dah cerita dulu kan. Bagaimana dulu saya pernah kursus sekali, kursus BIG, Bina Insan Guru. Bina Insan Guru daripada Tok Sakah ni sampai ke Teluk Sangin, naik rakit. Lepas tu pensyarah kata, okey semua ustaz-ustaz, ustazah semua turun ke laut, berenang. Turun semua berenang. Dan habis, okay, terus wuduk dalam laut, nyelam sampai niat wuduk. Kan? Sampai ke pantai. Sampai ke pantai, ustaz kata, pensyarah kata, okey, masuklah azan, pergi kamu semayang. Macam kiblat, tengok kiblat macam mana, tengok matahari turun. Kan? Semayang. Ada juga tuan-tuan, sahabat-sahabat ustaz-ustazah ni pun, alamak, tak bawa sejadah lah. Alamak, tak bawa kopiah lah. Alamak, baju ni tak terkencing tadi kot ke laut kan. Alamak, ni tadi lumpur tadi kan, tadi selut kan. Jadi sebenarnya dalam Islam boleh, tak ada masalah kan. Yang penting dah wuduk, sekalipun nanti kita baca wuduk pun tak, kita nyelam aku wuduk Allah Taala, nyelam naik dah siap. Full package. Ada orang tu sebenarnya boleh wuduk menyelam. Dalam buat apa tu, kalau renang tu, kita saja aku wuduk Allah Taala, zoom renang. Dalam naik dah selesai. Boleh je, boleh tak? Boleh. Sama juga mandi mayat. Kan? Mandi mayat asalnya lah membersihkan satu anggota badan. Kalau tuan-tuan sanggup, boleh je ambil mayat tu, masuk ke dalam, menyelamkan, kacau, naik, dah selesai. Macam basuh pinggan aja. Hukum misalnya boleh, tapi kurang lah sikit kan. Kurang apa? Kurang acar. Kurang adab nama dia kan. Ada adab lah, sopan-sopan satu kan. Jadi tadi nak ceritanya boleh je kalau gitu kan. Kalau dah tak ada benda apa, boleh. Mungkin tak ada air sikit aja kan.
Jadi laluan tak ada dah. Kan laluan kembali semua tutup, yang laluan semua sangkar sana ada tak manusia, langkah sini ada tak anjing, langkah sini tak ada tak unta, langkah sini tak kobau. Kan? Tak ada tempat dah. Lalu kena hujan turun, mercik kat kepala kita. Mercik kena jubah, jedik pada baju. Maknanya boleh kita guna untuk solat, kan? Kalau kita tak yakin, kita bersihkanlah, basuh sikit dah. Kan? Jangan satu kering. Kering tu maksudnya habislah, lewatkanlah waktu. Kan? Kita jaga waktu lebih afdal. Kan? Baik, kaedah muhimmah, kaedah yang penting. Sesungguhnya suatu yang asal itu suci. Aslu fil amri al-ibahah. Hukum fiqh kata asas sesuatu harus. Dalam pakaian hukumnya suci, asalnya suci. Dan kemudian berat sangkaan bahawa ia terkena najis kerana ghalibnya barang yang sepertinya ialah adalah najis. Asalnya kalau kita beratkan mana? Aku rasa yang tak ada mercik dari tu memang seketui ya. Tai apa? Tai anjing. Kalau kita lalu jalan, tiba-tiba kena percikan tu tanah, kena ke badan kita, kena ke pakaian kita, nak solat, kita yakin yang kena percik tu ialah memang seketui. Seketui tahi anjing. Maka dia sebagai najis. Apa yang kita cenderung, apa yang kita berat. Kan? Kita tengok percik air je, air longkang kan, air takungan, maka dia sebagai suci. Di mana yang kita zon, mana yang kita yakin kita punya percikan tu, kan? Baik. Dalam hal ini dua kaul, dua pendapat yang terkenal. Pendapat asal yang zahir atau ghalib yang lebih kuat daripada dua pendapat itu ialah bahawa benda itu adalah suci. Kena air, tak apa, air bersih, air suci, tak apa, tak ada masalah. Solat je terus, kan? Beramal dengan air asal yang diyakini. Yang diyakini. Sebab itu najis ada najis aini, kan? Najis hukmi. Ainun, nampak dengan mata, seketui, tai unta, seketui, kan? Tai kubau, tai lembu, kan? Nampak seketui, itu najis dah. Tapi tak nampak, kan? Hukmi, dihukumkan saja. Kita yakin dia tu tak kena najis, maka dia sebagai tidak najis, dimaafkan, dibolehkan kita teruskan wudu, solat dan sebagainya. Okey. Misalan, kalau seorang haiwan kencing dalam air yang banyak, yang lebih 2 kolah, kita ada kolam renang, tiba-tiba masuklah kucing, kan? Masuklah itik itu prap, ayam masuk berenang, prap, keluar kencing, keluar tahi dia, kan? Dalam kolam kita, kolam kat rumah, kan? Dan air itu berubah, air daripada biru kepada kuning, kan? Air itu daripada jernih kepada kelabu terus. Sebab apa? Ayam masuk, itik pun masuk, kan? Tahu tengok tak di Terong tu ada taman, taman itik dak, apa ke namanya? Nak pergi tak? Cina punya lah, kat Terong, kat Pekanterong tu. Jadi tu memang dia ternak itik daripada dia buat apa tu resort, dia buat chalet, dia punya apa, buat tasik untuk orang mancing, semua itik, kan? Tapi tak adalah berubah dia air tu, sebab dia ternak sekali boleh mancing ikan, ikan besar-besar, kan? Jadi kalau berubah air tu daripada air yang bersih kepada berubah kena warna tai itik, maka dia ada sebagai najis. Dan disyaki tentang sebab berubah itu adalah kerana air kencing atau lama. Kerana lama air itu di situ, maka hukumnya adalah najis. Air itu jernih, tetapi tahu dah apa tu ikan banyak
sebab itik berak situ. Air itu beramal dengan yang zahir. Zahirnya, asalnya air itu bersih, air itu putih, air itu jernih. Tiba-tiba berubah keruh ataupun berubah jadi hijau, berubah menjadi kuning. Kerana apa? Kerana najis itik, atau kerana ayam masuk dalam kita punya kolam. Lah ni tak ada kolam tu rumah ada kolam? Tak ada kan? Masjid ada kolam tak masjid? Ada kolam? Tak ada tu. Iman ada masjid ada kolam? Tak ada dah. Dulu saya ingat masa muda dulu saya belajarlah sikit silat kuntau ni kan. Silat bawang kan, dah kena baru buang kan. Tu guru kata kena mandi 7 kolam. 7 kolam di masjid ini, masjid Tawaf daripada pukul 12 malam sampai subuh, pusing, sahut benam, sungai besar jumpa masjid, nyelam dalam kolam. Semua masjid ada kolam dia. Tapi kita sekarang tak ada dah. Kolamnya bersih, tak dicemari oleh itik, tak dicemari oleh ayam, tak masuk dengan anjing, tak ada. Jadi ini dululah, zaman muda dulu. Okey. Kemudian zahir. Kerana yang asal itu adalah lebih tepat dan teguh pada yang ghalib, yang biasa. Ghalib ini maknanya biasa, yang berbeza dengan hal yang semasa. Dan hukum dengan yang asal seperti itu adalah seperti pakaian pembuat arak, orang yang telah haid, dan anak-anak, dan bekas milik mereka yang berpegang kepada agama, yang di dalam hukum mereka ada penggunaan benda-benda najis, dan keping-keping kertas ghalib dihampar ke atas benda yang ada najis. Jadi hukum begini. Kita tengok orang yang pembuat arak kan, pembuat arak. Jadi buat arak ni agak-agak India lah kan, tak sebut Melayu lah, tak tahu orang Islam lah kan. Orang yang buat arak ni kan, adakah kita nak boleh pegang baju dia, boleh pegang badan dia dalam keadaan biasa, bukan Covid lah kan. Maknanya hukum yang zahirnya ialah tidak bernajis, kecuali betul-betul dia ada nampak arak pada badan dia kan. Itu adalah hukumnya hukum najis kan. Orang yang haid kan, orang haid tak nampak kan, kecuali dah nampak darah tu bersepah, darah tu mengalir, darah tu terkena pada badan, terkena pada baju, maka najislah dia. Tak nampak, tak keluar, tak apa. Tapi dia masih ada halal besar nama dia kan. Kemudian dan bekas milik mereka yang pegang kepada agama. Kita pegang, kita ambil cawan bekas orang Cina, bekas orang India makan. Tak tahulah cawan ni dah bekas minum Jinggi Stok ke, bekas minum timah ke, timah. Namanya timah. Allahu Akbar. Rupung pun dah lama digunakan timah ya. Arak namanya timah kan. Lepas tu pula dia punya logo, gambar daripada dia punya dekat gambar arak tu orang lelaki berjanggut. Uish, berjanggut ni ialah Yahudi Nasrani janggut juga kan. Itu ialah fitnah. Tapi insya-Allah mudahan kita doa kepada Allah Taala, mudahan arak ni, judi ni akan dihapuskan satu sikit. Jadi kesokonglah mereka yang memperjuangkan agama Allah Taala ini. Kelantan, Datuk Uda Aziz dah habis. Tak boleh lesen. Tak kau lesen dah. Kan? Sebab apa? Depa kata arak ni tradisi orang India dan Cina. Orang Cina kata bukan tradisi orang Cina, bukan tradisi orang India. Tutup Kelantan. Merebak ke Terengganu, tutup. Tidak ada lesen dikeluarkan untuk arak dan judi. Merebak pula sampai ke Kedah. Alhamdulillah kan. Sebab Allah sebut dah dalam Quran Karim, sebab Allah ciptakan Melayu, Allah ciptakan India, Allah ciptakan orang Cina kan. Islam ini boleh dipegang oleh semua orang di dunia ini. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir
Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Kamu akan tanya wahai Muhammad berkenaan khamri wal maisir, arak dan juga judi. Qul fihima ismun kabir. Katakanlah wahai Muhammad, kedua-duanya tu, arak judi tu ada dosa besar. Dosa besar. Tak apalah dia tak tahu dosa kan. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Oh, rupa-rupanya arak judi ada manfaat, tetapi dosanya besar. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Kan dosanya apa? Tuan-tuan bayangkan kan, arak, tengok berapa ramai orang mati kena langgar, berapa ramai orang mati kena bunuh sebab arak kan. Berapa ramai orang mati kena bunuh di alung sebab judi, kalah bunuh diri. Itu tuan-tuan di Genting tu, ada kawan saya kerja situ. Di atas tu ada bilik, jangan didarang sesiapa pun buka bilik tu. Bilik tu memang bilik berhantu. Ya. Sebab bilik tu orang masuk mati. Rupanya bilik tu masuk ada untuk naik ke atas, untuk orang terjun. Sebab apa? Kalah judi. Islam ke non-Muslim ke, dia ada tempat untuk bunuh diri situ kan. Jadi maknanya al-khamru wal maisir, kedua-duanya dosa besar dan manfaatnya lebih teruk, lebih bahaya kan. Sebab itu Allah Ta'ala mengharamkan judi, mengharamkan arak ini kan. Dia maknanya kita bolehlah kita haramkan terus. Sebab dia apa, tidak ada manfaatnya. Manfaatnya untuk memudahkan mati. Dan orang yang arak judi ni kan, judi ni sebenarnya orang untuk yang kaya, makin kaya, yang boleh bunuh orang lain. Ya, itu arak dia. Okey. Dia kata pakaian pembuat arak tadi kan, asalnya tak nampak kan, jadi hukumnya suci lah. Tapi kalau nampak bau arak pada badan, itu hukumnya hukum najis. Yang di dalam hukum mereka ada penggunaan benda-benda najis dan keping-keping kertas yang ghalib dihamparkan atas benda-benda yang ada najis. Misalnya seperti keping kertas yang dijemur di atas dinding yang ada najis padanya kerana ianya ada campur dengan najis dalam pembuatannya kan. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang tengok kita makan guna cawan, guna cawan daripada Ramasami kan. Ya. Jadi Ramasami baru minum arak, baru minum toddy, baru minum Jiggestok, baru minum kan. Jadi pada ghalibnya, kalau kita nak minum tu bau, maka najislah dia, itu je kan. Itu perbuatan dia. Jadi kalau kita tak ada bau, sebenarnya boleh kita cuci, boleh cuci beberapa kali kan, maka dia hilang dia punya ain, tak nampak bau, warna, bau dan rasa. Hilang warna, bau dan rasa, maka boleh kita gunakan. Pakailah mangkuk, pakailah cawan, pakailah semua, boleh digunakan. Dan air mulut bayi, yakni suci disebah pada ibunya dan orang-orang lain, walaupun mungkin ianya bercampur dengan muntah yang najis beramal dengan asal dan kerana terlalu umum perkara itu berlaku. Tuan-tuan, tengok najis, baby muntah kan, ni mulut ni kan. Lepas tu dia minum pula air susu, nyusu ibu, susu cak gantung kan. Kalau ikut bernajislah mulut itu, tetapi suci. Sebab dah tak ada nampak, tak ada kesan. Najis bila ada muntah, bila basuh bersih, maka dah bersih dah dia kan. Tak adalah getaran daripada muntah tersebut hilang. Jadi boleh minum susu cak gantung kan. Susu baby. Kalau ikutkan tuan-tuan, baby ni kan, mulut ini bila dia muntah ataupun air keluar, air yang keluar daripada mulut ni asalnya hukum najis
tetapi ma'fu anhu, dimaafkan, dibenarkan. Okey. Dan sutera khuf yang terkenal ada pada pembuatannya lemak babi. Ada sutera khuf. Sutera khuf ni baju komis, baju biasa, ada campur lemak babi, kan? Itu pun dibenarkan sebab tak nampak, kan? Kecil kot dia punya misbah dia, kan? Dan keju Syam yang terkenal dalam pembuatannya adalah dengan al-fahatul babi. Keju ni ada yang kadang-kadang dicium oleh babi, kan? Sedutan, mungkin ada sedikit unsur-unsur campuran dengan babi, kan? Tentang sutera, jadi ada keju yang dibuat dari babi. Na'udzubillah, tapi boleh tak? Boleh. Tentang sutera khuf ialah ianya terkenal di dalam buatan ada lemak babi sebagai yang masyhur dibicarakan orang, maka tidak hukumnya najis, melainkan jika telah tahqiq ianya adalah najis. Sutera tuan-tuan, sutera khuf ni dia kadang-kadang ada campuran babi, bulu, suf. Bulu ni kadang-kadang sutera ni, kalau ikut asasnya sutera ni ialah daripada air liur binatang. Sutera kan binatang air liur tu, binatang sutera. Jadi itu asalnya najis tu, kan? Tapi disebabkan dia dah basuh, dah semua digunakan, maka dia bersih suci, kan? Jadi kalau sutera lain ada daripada kulit babi, memang betul nampak sebiji. Sebab itu tuan-tuan, bulu babi ni bezanya ialah dia bercabang di atasnya, bercabang. Bulu tu satu bulu dia ada, ni ada lagi cabang dia. Tak nampak, kalau tengok hantar besar akan nampak. Kata tahqiq, melainkan jika ia tahqiq ianya adalah najis, kan? Kalau betul najis, maka dia haram, tak boleh gunakan. Sebab apa? Pernah dibawa kepada Rasulullah SAW keju daripada orang-orang Syam, maka baginda makan daripada keju itu, walhal baginda tidak bertanya tentang hal itu, yakni tentang keju itu ada termasuk anfahu babi, ciuman babi dalam pembuatannya, kan? Kalau ikut anfah ni ciuman, ataupun mungkin ada daripada depan-depan mulut babi tu, dia ada lembut-lembut sikit. Dia taruh dalam keju orang Syam dululah. Tapi Nabi tak tanya pun. Nabi tak tanya sebab asalnya Nabi tengok keju betul, elok, bersih, suci, makan, kan? Mungkin waktu tu tak lagi faham babi, kan? Wallahu alam. Dan maknanya saya makan, Nabi tak tanya pun. Sebab tu kita tuan-tuan, kalau banyak tanya lagi tak boleh makan semua. Kita sekarang ni dah macam-macam sampai ke Malaysia. Makanan Korea, kan? Dulu makanan Cina, apa dia? Yong tahu, kan? Lagi apa? Cha ko tiao. Itu semua makanan Cina tu, kan? Dulu saya pernah makan tu, suka makan cha ko tiao. Oh, lembutnya. Terfikir, lembut ni campur minyak babi kot ni. Kan? Terfikir macam-macam tu lah, kan? Jangan tanya. Kalau kita yakin benda tu bersih, orang Melayu buat, kan? Kita beli dah orang Islam buat, terus jangan kita ungkit. Sebab antara kehancuran Islam ialah kita kerana syadid, kita terlalu apa? Terlalu detail nak buat. Cari, ni saya buat ni. Ahmad dia belajar ambil kat mana? Daripada Abu ni kerja kat mana? Macam-macam, habis detail semua. Lah tak payah makan. Tapi kalau tu nak warak, nak berjaga-jaga, tak payah makan. Itulah. Senang cerita, kan? Kalau kita nak berjaga-jaga, tak payah makan. Kalau kita insya-Allah ni al-aslu fil amri al-ibahah. Asal hukum satu perkara adalah harus, kan? Boleh kita makan.
Dulu pernah sekali balik daripada Thailand, daripada Phuket, singgah di Trang. Singgah di Trang tu belilah roti, biskut kan. Kita tengok sini banyaklah berbola, fishball, fish cake kan. Oh, tengok cantiknya. Fishbola. Dia kata boleh dipanaskan, masuk oven, masuk panaskan boleh. Sekali dah panas-panaskan, tengok plastik, berbola babi. Campur sekali, campur ayam, campur kerbau, semua campur. Allahu Akbar. Kawan nasi baik tak rasa. Tidak rasa nikmat dah macam makan. Ni buat bola. Macam kita buat makan ni, bola ikan. Bola ikan, bola ketam kan. Ada ke siap kambur lagi dalam plastik tu. Kan? Itu kalau kita termakan pun dimaafkan lah sebab tak tahu kan. Kita cari kan. Jadi kalau boleh tanya dulu kan, ni makan apa, tengok usul babi, janganlah makan kan. Yang halal dan thayyibah. Okey. Baik. Yakni tentang keju itu ada termasuk anfahu babi dalam pembuatannya. Syekh kami menyebut sebahagian besar daripada kaedah ini dalam syarah Minhajul Abidin. Syekh kami ini ialah Syekh tadilah Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Kan, itulah disebut dalam kitab-kitab besar lah. Jadi tuan-tuan, itulah nak ceritanya sebagai kerumusannya, sebagai kesimpulannya ialah tuan-tuan, dalam fiqh ni kan, dalam fiqh ni kita senang aja. Innal ahkama bizawahir wallahu yatawalla bisara'il. Ini kaedah fiqh. Imam Syafi'i dalam kitab dalam apa? Allahu Akbar. Risalah. Disebutkan bahawa hukum ini terbentuk bila ada yang jelas, yang nyata, yang nampak ada hukum. Selagi tersembunyi, selagi tak nampak, selagi tak nampak apa-apa, kan, hukumnya adalah harus. Itu tuan-tuan, kalau kes jenayah syar'iyah sekalipun, dan kena syar'iyah, contohnya dia berkhalwat, dia berzina, tapi tak sampai kepada hakim, tak sampai qadi, jadi dia dengan Allah Ta'ala minta ampun dengan Allah Ta'ala, kan, minta ampun dengan Allah Ta'ala, istighfar banyak-banyak, bertaubat, taubatan nasuha, kan. Jadi kalau sampai ke atas, sampai qadi, sampai ke mahkamah, sampai ke hakim, maka kenalah hukuman sebat, ataupun kena berjam, ataupun kena buang negeri setahun. Jadi sebab itulah Islam ni yassiru wala tu'assiru, mudah, jangan kita susah-susahkan, insya-Allah. Tuan-tuan, cukup sekalilah untuk kita perjumpaan kita malam ini. InsyaAllah kita bertemulah di lain masa. Mudah-mudahan dia panjang umur, dia murahkan rezeki. Kita bertemu di masa akan datang, insyaAllah. Hari ni 23. Jadi minta maaf lah, hujan-hujan ni itulah panggilan, panggilan pulau. Aku qawli hadza wa sallallahu li wa lakum wa isal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمك كافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم وفقنا في الدين وعن تأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.